Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Saya ingin memberikan sedikit maklumat tentang inspirasi logo syarikat yang kami hasilkan, iaitu nama syarikat iaitu Okto, itu bermaksud 8, yang mana kami merupakan kumpulan 8 dan spesies itu membawa maksud bahan-bahan yang kami gunakan itu adalah sangat berkualiti tinggi dan segar, yang mana kami peroleh terus daripada pembekal pasar raya KK, Bateras dan pembekal bahan yang berkualiti. Tambahan pula, syarikat kami memilih slogan iaitu the best product start from the best raw ingredient, iaitu di mana kami memberi penekanan yang sangat penting kepada bahan-bahan yang kami gunakan, iaitu berasal daripada kualiti yang segar dan berpatutan. Saya akan memperkenalkan nama ahli syarikat bagi Sambal Bilis Garing Ketagih. Pengurus syarikat yaitu Muhammad Roslan bin Rosli, Setiausaha Nur Denesia binti Hasri, pengurus pemasaran Nurizatul Hanim binti Abdul Hamid, pengurus pelanggan Farwizah binti Sainal, dan saya sendiri pengurus pembekal Nur Aida binti Jamil, pengurus produk Emi Rehana binti Ferdinand, pengurus keuangan Wan Nur Fatin Najwa binti Wan Azizan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya ialah Nur Aida binti Jamil. Saya akan memulakan pembentangan memperkenalkan idea projek kami ini. Perniagaan yang kami asaskan ini ialah berunsurkan makanan kering. Produk yang kami tawarkan ialah sambal ikan bilis garing Ketagih. Produk kami sasarkan kepada pelajar dan masyarakat umum. Karena kami sasarkan kepada pelajar yang terutamanya tinggal di Kolej Kediaman. Karena mereka dalam memilih makanan itu susah, so kami mempermudahkan dengan membagi dia makanan kering yang boleh bertahan lama. Sebab dalam Kolej Kediaman yang kita ketahui tidak boleh memasak. Produk yang kami asaskan ini kami jamin dan sangatlah berkualiti. Karena produk ini dalam ahli syarikat kami yang membuat sendiri sambal ikan bilis garing ini. Dalam mengenal pasti perniagaan yang kami pilih, kami mendapati beberapa faktor yang telah menyumbang kepada idea perniagaan ikan bilis garing Ketagih ini. Yang kami lihat terdapat 3 faktor, yaitu faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor teknologi. Dalam faktor ekonomi, faktor yang pertama ialah tahap pendapatan pelanggan. Kami mendapati bahawa perniagaan kami ini sesuai kepada masyarakat yang berpendapatan rendah, kerana syarikat kami menawarkan produk makanan yang mampu milik dan juga murah. Selain itu, corak perbelanjaan pengguna juga menentukan idea perniagaan ini. Kerana didapati bahawa golongan muda lebih cenderung untuk membeli barang makanan, terutamanya bagi pelajar yang hidup berdikari di luar sana lah. Pengguna di luar sana juga kebanyakannya lebih memilih berbelanja produk makanan yang berkualiti dan cepat sajikan. Faktor sosial pula adalah tren semasa. Kebanyakan masyarakat ataupun pelajar menganggap makanan kering seperti produk yang kami tawarkan ini merupakan makanan yang mudah, siap saji dan sedap sangatlah, mengikut tren semasa yang perlu ada dikonsumsi oleh mereka. Para pelajar ni menganggap ikan bilis garing ini juga sangatlah sedap dan mudahlah untuk dorang makan, seperti dengan nasi panas lah. Sungguh berbaloi lah bagi para pelajar. Akhir sekali yaitu faktor teknologi. Penggunaan media sosial yang semakin luas pada zaman ini juga telah sedikit sebanyak memudahkan urusan perniagaan kami. Kerana banyak media yang boleh kami gunakan untuk mempromosikan jualan kami, seperti media TikTok, WhatsApp, Instagram dan Facebook. Facebook dan media ini boleh dijadikan sebagai platform untuk mempromosikan jualan secara atas talian. Selain itu, mobility perniagaan juga merupakan penyumbang kepada idea perniagaan ini. Hal ini kerana masyarakat juga memiliki kesibukannya yang tersendiri dan hanya mampu untuk membeli makanan secara atas talian. Dengan itu, syarikat kami memudahkan urusan mereka dengan membenarkan mereka membeli produk ikan bilis garing ini secara atas talian, dan kami juga memberikan perkhidmatan sehingga produk kami itu sampai ke tangan tujuan. Sekian itu saja dari saya. Terima kasih. Halo semuanya, pada bagian ini saya akan menerangkan tentang 2 aspek, yaitu tawaran nilai dan segmentasi pelanggan. Yang pertama adalah tawaran nilai. Syarikat kami mengambil 2 pendekatan konsep yang utama, yaitu USP dan FAB.
USP iaitu kami menggunakan bahan-bahan yang berkualiti tinggi dan segar yang terdapat di Pasar Raya KK dan Bataras serta pembekal bilis sendirian berhad. Yang kedua iaitu FAB dengan memberi fokus kepada harga yang berpatutan dan produk tawaran yang kami persembahkan didatangkan dengan pelbagai tahap kepedasan untuk sambal khususnya kepada penggemar sambal ataupun dikenali sebagai sambal love. Elemen yang kedua adalah segmen pelanggan, iaitu syarikat kami memfokuskan kepada 3 komponen iaitu demografi, psikologi dan geografi. Dalam aspek demografi, umur pelanggan kami adalah bermula daripada 15 hingga 50 tahun iaitu terdiri daripada lelaki dan perempuan. Manakala dalam aspek psikologi, kami menyelesaikan harga yang berpatutan kepada peminat, khususnya kepada peminat sambal dan seterusnya. Dalam aspek geografi, pelanggan kami terdiri daripada pelajar awam, staf universiti dan orang awam yang berminat akan promosi sambal yang kami tawarkan. Untuk produk kami telah menyediakan 3 saluran pemasaran. Yang pertama ialah kedai fizikal. Kedai fizikal akan dibuka sepanjang Minggu Expo Hybrid APK yang memudahkan pelanggan membeli sambal secara walk-in. Yang kedua ialah melalui media sosial. Siaran langsung akan dibuat melalui aplikasi platform media seperti TikTok dan Instagram. Serta pembelian boleh dilaksanakan melalui pesanan WhatsApp untuk memudahkan pelanggan yang tidak dapat datang ke gerai fizikal. Yang ketiga pula ialah kami menyediakan perkhidmatan penghantaran di sekitar UMS untuk memudahkan pelanggan mendapatkan produk kami dengan lebih pantas. Bagi perhubungan pelanggan, kami telah menyediakan beberapa tawaran menarik seperti hadiah berbentuk diskaun. Ini merupakan hadiah khas untuk para pelanggan yang membuat pesanan semasa kami bersiaran secara langsung di aplikasi TikTok dan Instagram. Selain itu, kami juga turut menyediakan menu dan e-poster bagi menarik minat para pembeli dan memberi info tentang produk kami kepada para pelanggan baru terutamanya. Tidak lupa juga, kami menyiapkan perkhidmatan penghantaran yang pantas buat para pelanggan kami untuk memudahkan mereka mendapatkan produk kami di samping memberi sampel secara percuma kepada pelanggan baru yang datang ke gerai fizikal kami. Untuk rakan niaga utama, kami punya 3 rakan niaga utama iaitu Bilis Niaga Sdn Bhd, Pasar Kota Kinabalu dan juga Bataras Hypermarket Sdn Bhd. Ketiga-tiga rakan niaga utama ini berfungsi sebagai pembekal kepada produk kami. Okey, yang seterusnya adalah aktiviti utama bagi produk kami. Yang pertama adalah memasak serta menyediakan produk kami. Produk kami akan diproses terlebih dahulu dan dijual secara sedia ada kepada pelanggan. Yang kedua adalah pembungkusan serta penghantaran produk kami. Yang ketiga adalah mempromosikan produk kami menerusi media sosial seperti WhatsApp, Instagram serta Telegram. Yang keempat adalah mengendalikan media sosial. Okey, mengendalikan media sosial ini bertujuan untuk berhubung dengan pelanggan ataupun mempromosikan apa-apa berkaitan dengan produk kami. Yang kelima adalah penjualan secara fizikal iaitu proses jual beli dengan pelanggan secara langsung. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Amy Rehana binti Ferdinand dan saya akan menjelaskan tentang sumber utama yang digunakan untuk menjayakan syarikat kami iaitu Octo Spices Sendirian Berhad. Di sini kami telah bahagikan sumber utama tersebut kepada 3 kategori. Yang pertama adalah sumber kewangan iaitu modal perniagaan, khususnya modal perkongsian. Modal perkongsian ini telah diperolehi melalui kutipan daripada semua ahli kumpulan syarikat yang terlibat. Kategori yang kedua adalah sumber digital. Bagi mengembangkan lagi perniagaan kami ini, kami juga menggunakan 3 aplikasi media sosial iaitu WhatsApp, Instagram dan juga Telegram. Dan akhir sekali adalah kemahiran pekerja di mana semua ahli kumpulan 8 ini akan terlibat dalam usaha menjayakan perniagaan syarikat Octo Spices Sendirian Berhad. Seterusnya saya akan terangkan tentang aliran pulangan khususnya bagi produk kami iaitu sambal bilis garing ketagi. Pendapatan dan keuntungan produk ini akan diperolehi melalui 3 cara pembayaran. Yang pertama adalah pembayaran tunai ataupun cash. Yang kedua adalah pembayaran atas talian ataupun online banking seperti pembayaran menggunakan kad kredit ataupun kod QR. Dan akhir sekali adalah pembayaran tunai semasa pengantaran ataupun COD sekiranya terdapat pelanggan yang memerlukan servis pengantaran produk.
merupakan kos produk. Yang pertama merupakan kos bahan mentah yang diguna pakai dalam perniagaan kami seperti bilis, tempe, bawang merah, cili dan sebagainya. Seterusnya adalah markup harga sebanyak 50% bagi memproduksi harga jualan yang baik. Selain daripada itu, kos buruh juga dikenakan kerana kami menghasilkan produk kami sendiri. Di samping itu, kos buruh ini juga bakal meliputi seperti kos, pengangkutan dan juga sebagainya. Yang terakhir merupakan keuntungan perniagaan sebanyak 1/4 daripada kos produk, markup dan juga kos buruh. Merupakan costing produk sambal bilis garing ketagi. Seperti yang dinyatakan, bahan-bahan yang digunakan adalah seperti yang berikut dan jumlah daripada penggunaan bahan terutama adalah sebanyak RM2.51. Bahan lain seperti bekas, stiker seal yang diperlukan adalah RM2.50. Selain daripada itu, jumlah markup harga kos keseluruhan kos buruh dan untung penjualan telah dinyatakan seperti yang berikut. Dan harga jualan kami adalah RM10 setiap 200 gram. Seterusnya adalah risiko perniagaan. Pertama, gangguan bekalan bahan mentah yang boleh disebabkan oleh faktor cuaca ataupun kesukaran pengangkutan untuk berhubung dengan pembekal. Kedua, persaingan yang mana boleh wujud apabila adanya perniagaan-perniagaan lain yang juga menjual produk sambal seperti kami. Dan yang ketiga ialah keselamatan makanan yang akan berlaku sekiranya tidak ada satu prosedur yang ditetapkan dalam pengendalian makanan. Kesimpulannya, BMC ini memberikan kami pemahaman yang lebih mendalam untuk merancang perniagaan ini. Ia juga membolehkan kami mengenal pasti ruang dan peluang untuk penambahbaikan susun atau strategi perniagaan ini. Kami juga merancang pelan kontingensi dalam berhadapan dengan risiko perniagaan. Antaranya, untuk memastikan kelangsungan bekalan bahan mentah, kami juga mencari alternatif pembekal bahan mentah yang lain. Selain itu, untuk mengawal kualiti produk kami menyediakan satu prosedur pengendalian makanan yang akan digunakan dan dipatuhi oleh semua yang akan mengendalikan makanan untuk produk kami. Dan akhir sekali, untuk berhadapan dengan persaingan, kami telah merancang strategi seperti mencipta tahap-tahap kepedasan yang akan memenuhi keperluan semasa pelanggan kami. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, sekian saja daripada syarikat kami, iaitu Octopieces. And remember, the best product start from the best raw ingredient.